Dulu. Okey, boleh nampak skrin Boleh? ya. Jadi saya mula dengan PowerPoint saya lah. Okay, boleh nampak semua? Boleh kan? Hello, boleh kan? Hello. Okey, ya. Menambah. Okey. Okey, thank you. Semua, selamat pagi dan saya berasa gembira hari ini kerana kami dapat Kak, tak tengok ke? menggunakan platform di Kenapa? Kan? eh, kalau siapa yang ada buka mic boleh tutup mic sekarang Okey. Okay. Selamat pagi semua dan kami berasa bangga kerana kita hari ini ada Vision College untuk share video di sini uh, di mana kita akan belajar penting hari ini untuk sementara waktu lah selama 2 jam Okey, jadi kita mula dari sini. Harap jangan ada conteng-contengan di sini lah. Alright ya. Okey. Ha? Okey. Mula sini ya. Okey dah. Boleh, Okey, kita cuba lagi satu lagi ya. Okey. Boleh nampak semua kan? Ya, ya. Dah boleh kita teruskan je. Okey. Dah habis lah. Okey, kalau boleh nampak uh, bagi A je, boleh. Di ruang chatting boleh nampak bagi A. Okey Okey, bagus. Oh, ramai yang bagi respon lah. Semua dapat A Okey, bagus. Okey ni Okey dah. Okey, teruskan Okey, apa yang kamu dapat di handouts yang diberi oleh Vision College ialah soalan yang berkaitan dengan soalan SPM lah. Alright? Jadi untuk makluman semua, kalau boleh kita nak buat di paper 2 ni di bahagian section A ataupun soalan yang ada 10 soalan di bahagian kertas bahagian A kertas 2 ni kita menggunakan biasanya 6 minit lah bagi satu soalan. Biasanya 6 minit Okey. Okey, kita teruskan Kalau siapa yang dah buat tu boleh dia pergi terus pergi ke soalan pertama. Soalan pertama kita ialah tandakan 5 unit daripada point P di mana kita kena tahu berapa jarak yang mencancang ataupun vertical distance daripada 5 unit ini. Boleh boleh ikut lagi. Ikut lagi. Kalau boleh kamu boleh pada masa yang sama boleh gunakan gunakan kita panggil apa tu? Meeting chat dan juga soalan untuk berkomunikasi dengan Sir Okey, gunakan bahan yang disediakan tu iaitu soalan untuk lihat untuk lihat PowerPoint sekali lah. Okey, baik Jadi saya akan fokus kat sini. Bila kita nak tandakan titik A, kita kena ada sini
Titik A kita ada sini. Okey, jadi 5 unit kena kira macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Nampak ah? Biasanya 1, 2, 3, 4, lepas tu 5. Jadi soalan minta tandakan titik A, maksud dia kamu kena letak kurangnya ada satu huruf A di sini lah. Selain daripada tanda titik tu. Tanda titik tu di sini ya. Ni. Nampak ah? Okay. So this is the one of the answer. And another answer will be here, this one. Ini kalau nak tulis pun boleh, tak tulis pun tak apa. 36 koordinat dia. Okay, satu lagi kamu kira 5 unit daripada P untuk menuju ke bawah. And you have another point here. This is the another R. Dan namakan dia sebagai blue R lah. Ini adalah jawapan yang kedua. Jadi soalan ni 1 mark saja. Jadi kalau boleh, you pilih satu jawapan sajalah. Sebab 1 mark saja. Alright. Kalau jelas bagi bagi jelas tu bagi J. Ada tak? Okay, ya. Okay. Okay, jelas ya. J jelas. Okay, very good. Ramai bagi respon. Jadi hari ini pagi yang mulia lah. Sebab ramai bagi respon. Terima kasih semua. Okey, mari kita teruskan kepada nombor 2, iaitu soalan 1B. Ya. Okey, hari ini agak baguslah sebab ramai juga lebih daripada kelas saya lah. 66 orang online. Okey ya. Okey, teruskan lagi kepada soalan seterusnya, nombor 2, 1B Okey. Okey, 1B 1B kita kena menghitung jarak antara R dengan Q dalam dua decimal places. Dalam masa 2 jam ni saya akan cuba cover seberapa banyak yang mungkin ah, berdasarkan bahan yang dibekalkan oleh Mission College lah. Right? Jadi kita akan teruskan lagi di sini kalau siapa yang lupa dah jarak antara dua titik ni, kamu kena tahu formula dia. Formula dia. Mari kita tengok dulu jawapan dia macam mana. Jawapan dia 3 tolak dengan -2. Maksud dia di sini, kalau boleh siapa yang ada sini. Okay, sini ialah kita panggil dia. Kamu boleh labelkan sebagai, okay, contoh di sini saya labelkan dia sebagai X1. Lepas tu sini labelkan sebagai Y1. So sini pun boleh labelkan sebagai X2 dan sini labelkan sebagai Y2. Kenapa? Okay, bagi siapa yang kurang mahir tentang jarak, formula dia, okay, lebih baik saya tulis ke atas lah supaya kamu nampak senang nampak kan. Okay, ya. Okay, saya erase dulu. Ya. Okay, saya erase dulu dan saya tulis balik Okay, saya tulis balik. Jadi jarak formula dia macam ni Formula dia ialah apa? Saya tulis balik Jadi X1 Y1. Ini X2 Y2. Jadi formula dia lihat di sini apa formula dia? Agak-agak dia. X kamu sebenarnya boleh buat macam ni X1 tolak pun X2. Nampak Lepas tu kuasa 2 tambah dengan Y1 tolak Y2. Ini formula dia lah. Sebenarnya formula dia boleh pakai juga macam ni. X2 tolak X1 tambah dengan Y2 tolak Y1. Itu pun boleh diterima lah. Asalkan di sini adalah beza X tambah dengan beza Y. Boleh Jadi formula dia saya pakai yang di atas. Pakai yang di atas Alright. Pakai yang di atas. Jadi kamu boleh nampak formula dia macam ni. Dan saya nak maklumkan kepada semua calon SPM, tulis formula dia sebenarnya tak ada markah lah. Jadi
kita kena gunakan seperti yang tertera, 3 tolak negatif 2 kuasa 2 tambah dengan 6 tolak 1 kuasa 2. Okey, satu lagi saya nak highlight di sini, iaitu di sini ya. Okey, ini ya, kalau bahagian ni ataupun kita namakan sebagai tanda tanda set ni ya, punca kuasa 2 ni kena tutup habis. Maksudnya tak boleh tulis macam ni lah. Nah, kalau tulis macam ni, kamu akan mengalami masalah. Macam sini ada ruang kosong. Ruang kosong. Jadi jawapan kamu akan jadi salah. Jadi kena hati-hati ya. Mesti tulis habis sampai sini. Okay. Kalau yang faham bagi, sekarang bagi B. Kalau faham bagi B. Boleh? Di ruang chat tu. Okey, B ya. Okey, B, B, B. Baik, baik. B ialah baik ya. Okey, bagus. Terima kasih ya. Okey, ramai juga. Okey, bagus, bagus. Ya, kena faham Ini walaupun nampak macam tak ada apa kan. Benda kecil tapi ini agak penting lah bagi mengelakkan markah dipotong. Okay, saya laju sikit lagi ya. Okay, kita balik ke sini. Mari kita cek jawapan bagi siapa yang baru join kali pertama. Soalan matematik 2022. Kamu boleh lihat jawapan dia di sini. Okay, saya teruskan. Right. Okay, ini ya. Jawapannya 7.07. Okay, satu lagi, kalau siapa yang menggunakan blue R tadi, atau titik R di bawah, kamu ada jawapan di sini. Macam ni ya. Cuma beza dia ialah negatif 4, negatif 1 lah. Alright. Jadi soalan ni ada dua markah. Markah pertama di menggunakan nilai yang betul ataupun menggantikan nilai yang betul ke dalam rumus. Alright. Jawapan okey ataupun markah kedua ialah 7.07. Alright. Di subjek matematik kita menggalakkan calon menggunakan sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Okey, kalau siapa yang menggunakan okey, kalau soalan ni kena gunakan dua tempat perpuluhan kalau soalan tidak nyatakan kita boleh gunakan sekurang-kurangnya. Maksudnya boleh lebih daripada dua tempat perpuluhan. Tak boleh kurang daripada dua tempat perpuluhan Kena hati-hati Okey Baik. Boleh Okey, bagus. Kita teruskan lagi soalan yang seterusnya iaitu soalan apa dia? Soalan 1B dah habis kan? 1B dah habis. Kita lihat ke soalan yang senang Soalan senang. Nanti saya nak cerita sikit sebelum kita tinggalkan platform di sini. Ingatkan saya kalau saya lupa, kita akan kongsi satu sesi di mana kita nak buat satu sesi ramalan soalan ramalan sebenarnya tak ada soalan ramalan Tajuk ramalan adalah tajuk ramalan tajuk amalan ramalan spot question ataupun spot topic. Okay, dear student, please mute mic to avoid interruption. Alright. Boleh Jadi saya harap semua bagi kerjasama lah. Okay. Okay, thank you Jadi nampak gayanya dah bertambah 76. Okay, 76 participant Okay. Jadi saya teruskan lagi. Soalan ni senang je. When you have the question 2, 3, 5, 7. Okay, kalau soalan ni muncul lagi di SPM tahun ni, uh, pastikan anda boleh buat apa? Anda boleh buat susunan yang betul kalau soalan ni. Sila buat susunan yang betul iaitu nombor dari kecil ke nombor yang paling besar. Susun macam soalan ni lah. Kalau soalan dia tidak bagi jawab apa soalan yang dalam susunan. Alright? Okey. Jadi soalan tahun lepas ni sebenarnya soalan senang. Dia sudah bagi susunan. Nah, kamu lihat di sini cantik kan? Cari kuartil pertama. Find the first quarter.
So usually this question you have to divide into half. Okay. Jumlah nombor di sini ada 10. Jadi you bahagi 2, dia akan jadi 5 lah. So the first half will be for the first quarter. Alright. Yang senang je, iaitu nombor 5. Ini kuartil pertama. So jawapannya ialah 2A, ialah nombor 5. So we go to 2B, interquartile range. Jumlah antara kuartil kena cari kuartil yang ketiga. Alright, kuartil yang ketiga. Jadi sekali lagi kita buat lagi belah sebelah kanan, iaitu bahagi dengan separuh kan. Jadi you dapat nombor 16. So you substitute the what we call the values Q3 kuartil ketiga minus kuartil pertama atau first kuartil nombor 5 oleh 11. Jadi saya tunjukkan jawapan dia. Jawapan apa? Jawapan markah. Okey. 2A nombor 5 dan 2B formula tak ada markah, jadi kena tulis nilai iaitu 16 minus dengan nombor 5. Jadi jawapan akhirlah markah yang ketiga, iaitu nombor 11 . Okey. Itu sekarang lagi soalan 3A . Okey, soalan 3A saya nak cakap sikit. Ini kalau siapa yang ada baca soalan ataupun buat soalan percubaan negeri soalan ni banyak keluar kan. Okey, 16 soal 11. Okey, bagus. Ya. Okey. Okey, Afiq good Okey, good. Okey, saya nak bagi sikit Siapa yang baru masuk boleh fill in the attendance Mungkin ada CG ataupun hadiah free apa? Free gift. Mungkin ada free gift Okey. So soalan ni saya sebut tadi mungkin akan keluar di SPM mungkin je. Sebab soalan ni tajuk dia famous Penangkulan logik logical reasoning So soalan ni kalau boleh kita melihat di sini ada akas converse. So di sini peringatan daripada saya ialah kalau boleh jangan guna dua bahasa. Kalau boleh guna satu bahasa je. Okay. Saya tulis di sini Use one language only. Okay. Guna satu bahasa saja. Guna satu bahasa saja. Untuk soalan ini Boleh nampak? Maksudnya jangan campur aduk. Jika 2x tolak 3 sama dengan 5, lepas tu you tulis then x sama dengan 4. Itu akan jadi salah. Jadi kamu kena guna satu language untuk satu sentence. Alright. Okay. Kalau converse ni senang aja, iaitu you terbalikkan dia. X sama dengan 4, you pindah ke belakang. 2x minus 3 sama dengan 5, pindah ke depan. Okay, Okay, kontrapositif macam ni. Okay, jika 2x tolak 3, maksudnya menafikan apa? Kontrapositif ni menafikan akas. Okay, boleh Okay, sebelum kita pergi ke lebih jauh lagi, kalau boleh kita nak share sikit Okay, saya tekan dulu. Saya tekan apa? Try Okay, kalau boleh, ya. Okay, akas terbalik pernyataan, songsangan penafian pernyataan, positif terbalikkan songsangan. Okay, ini jawapan pada Syed Very good. Okay. Kalau siapa yang nak sebagi nota sedikit, boleh tekan C di meeting chat. Bagi C. C maksudnya can. Boleh bertekan C ke? Okay, bagus. Thank you. Ramai Saya tekan, saya try Okay, sekarang screen putih Screen putih tu, okay, kita akan tulis sikit Screen putih Okay, screen putih saya gunakan blue Sini Okay, saya gunakan bahasa Melayu Okay, jadi kita ada ini Ini pengkongsian saya Siapa yang suka Koko dia akan tahu kan PAJSK dalam sistem kita. So untuk soalan ni kalau kita tak cuba jalan
J ibarat jalan, kita tak jumpa jalan, kita nak buat soalan ni, kita kena cari apa? PAJSK, tak jumpa jalan, tutup J. Lepas tu pernyataan ada akas, ada apa lagi? Songsangan. Apa lagi? Kontrapositif. Saya pinjam apa yang kawan kita share tadi. Contohnya pernyataan. Saya tulis. Jika X sama dengan satu, maka Y sama dengan 2. Contoh lah. Ini contoh. Jadi akas dia apa? Akas dia ialah terbalikkan dia. Alright. Akas dia terbalikkan dia. Jika X sama dengan satu akan jadi. Jika Y sama dengan 2, maka X sama dengan satu. Okey, satu lagi jadi kawan kita dah gunakan definisi yang bagus tadi. Songsangan tu menafikan apa? Songsangan menafikan pernyataan. Jadi songsangan menafikan pernyataan. Jadi salin saja pernyataan, salin saja pernyataan menafikan. Maksudnya sama dengan akan jadi tidak sama dengan. Okey. Okey, satu lagi nota yang sikit lagi ya, nota sikit lagi. Kontrapositif dia akan menafikan akas. Okey. Kontrapositif akan menafikan akas. Jika KA kan. KA. Kalau siapa yang lupa KA. Jika maka kan. Saya suka guna cara ni untuk ingatlah. KA KA. K kontrapositif menafikan akas. Macam tu Okey. Kalau membantu bagi 100 dalam ruang chatting. Kalau membantulah mengingat dan memahami. Bagi 100 di ruang chatting. Oh, shit bagi berapa? 1 juta. Oh, terima kasih Oh, bagus Ramai respon sini Okey, sangat bagus. Jadi kamu boleh screenshot lah ataupun catat dalam mana-mana untuk membantu kamu mengingat lah. Jadi saya harap cara ni tidak akan membuat kamu confuse lagi lah. Apa jawapan sebenarnya. Alright, kita teruskan lagi Okey. Okey. Okey lah. Okey, bagus Jadi kita teruskan lagi ke jawapan sini. 3A, dua jawapannya lah. Jika bagi akas, jika lagi bagi kontrapositif. Okey lah. Okey, mari kita Okey. Kalau kita lihat di sini, soalan 3B ada kita panggil apa tu? Nombor siri Kalau nombor siri di sini biasanya dia akan ulang balik di bahagian pola ataupun bahasa Inggerisnya pattern. Jadi nombor-nombor ni tidak perlu diulangi dalam jawapan kesimpulan kita ataupun conclusion kita. Boleh kan? Jadi bahagian ni kamu padam saja. Jadi nombor yang berulang tu kamu salin balik. Apa yang nombor berulang? Nombor 8 kurungan kuasa 2 dengan tolak 4. Yang tidak berulang, yang tidak berulang ni, 1, 2, 3, 4 ni, kamu gantikan sebagai N. Nampak N. Satu lagi saya nak highlight di sini lah. Jangan lupa lepas nombor bersiri 1, 2, 3, 4, iaitu kamu nampak sini kan. 1, 2, 3, 4. Ini Jadi kamu kena comma and then 1, 3, 2, 3, 3 titik. Seperti kamu nampak gelombang sini Okay, Nurul Alia. Okay, nampak Okay, ini adalah jawapan dia. Dua markah. 8N kuasa 2 tolak 4. Lepas tu N sama dengan 1, 2, 3, 4. Alright. So saya harap cara ni pun boleh membantu anda lah untuk menjawab soalan ni dengan yakin Okay, induktif Okay. Sir, ni induktif ke deduktif? Dah ada orang cakap dah induktif Ya. Induktif kesimpulan umum. Deduktif kesimpulan khusus Alright, terima kasih Okay. Okay, boleh dah. Kita teruskan Okay, dah ada kawan-kawan tolong saya jawab. Terima kasih Teruskan Wow. Okay. Tanpa
aktiviti sedari ya. Kita dah sampai 10.30. 1 jam setengah lagi ya. Okey. Jadi soalan ni kenapa saya masukkan dalam platform ini ataupun webinar yang dianjurkan oleh Vision College ya. Sebab soalan ni saya buat jangkaan sendirilah. Iaitu soalan ni 99% akan keluar lah. Alright. Iaitu soalan tajuk apa? Pelan kewangan ataupun pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan di bab terakhir tingkatan 4. Di mana tajuk yang penting ialah aliran tunai. Bahasa Inggeris dia cash flow. Bagi calon-calon yang mengalami kekeliruan di cash flow ni, nanti dengar soalan 4B. Saya akan terangkan. Okay, soalan 4A ni sebenarnya cikgu tak boleh tolong apalah. Kena study kan. Soalan financial management ni ataupun soalan kewangan ni, kamu kena study lah 4A ni. Kena baca lah. Why ni step apa? Menilai kedudukan kewangan. Kalau betul-betul kita lupa kan, masa SPM, cuba sedaya upaya lah untuk bagi jawapan yang dekat dengan maksud dia. You letak je, jangan bagi kosong. Boleh kan? Jadi saya tulangkan sikit lah untuk sebelum kita pergi ke 4B saja. Tadi white kan? Putih, screen putih, whiteboard, tidak pun ada blackboard. Oh, tiba-tiba hitam kan? Jangan keliru lah. Ini kita masih online. Kalau you dengar suara saya, maksudnya kita masih online lagi. Alright. Kita teruskan lagi ya di sini. Okay, saya saja nak tunjuk lah. Okay, kita buat satu ni. Okay, saja. Ya. Cikgu, yang ni memang ada tanya peringkat kewangan ni kan? Okey, peringkat kewangan. Ini pengurusan kewangan. Soalan ni biasanya saya jangka dia akan ditanya dalam SPM lah. Okey. Okey, saya jawab soalan dah. Okey, dah. Soalan fakta ke ni? Soalan 4A ni kena baca lah. Soalan ni kena baca. Soalan ni kena baca. Dia soalan fakta jugalah. So, you tak boleh ubah jawapan. Jangan ubah jawapan dia. Satu lagi saya nak kongsikan di sini. Nanti saya akan summarize lagi lah kalau saya ingat lah. Tapi saya kan dah tua kan. Baik saya cakap sekarang lah. Okay, saya bagi tips lah. Okay, so hilang ke? Ayah. Okay, backup balik ya. Okay, backup balik. Harap backup ni tak ada masalah. Okay, dah. Okay, cantik. Buku teks lah. So, ini untuk soalan pengiraan. Okay, soalan-soalan apa tu? Matematik pengguna. Matematik pengguna. Kamu kena refer pada buku teks. Bahagian mana? Bahagian yang melibatkan pengiraan. You tengok saja. Satu soalan lagi yang macam tadi 4A tu, you kena baca sikit lah. Baca di mana? You lihat lah. Dia apa? Peta minda di belakang tu. Biasanya dia penggemar soalan akan uji konsep-konsep yang penting dalam peta minda. Macam step ni, langkah-langkah ni, saya percaya kamu akan baca kan. Kalau kamu berminat lah. Kalau tidak berminat tu, kena minatkan diri lah dalam masa 2 bulan ni. Okay, ini penting contoh pengiraan. Kena baca lah. Sebelum kamu ke Dewan Peperiksaan ataupun bilik peperiksaan pada 6 hari bulan Februari 2024. Okay, jadi tadi, okay, dah saya sembang ni Saya ulang balik Nak cerita santai sikit Okay, sebelum kita pergi aliran tunai ini saya dah bagi tips yang penting sini. Okay, saya nak bagi. Okay, biasanya kamu dah join banyak seminar ataupun bengkel. Kalau kamu ada join kelas tuition online, anjuran institusi pendidikan lain, mereka akan bagi tahu ni kan, 70-30. Ada satu peraturan tu nama dia 80/20 kan. Jadi hari ini saya ubah sikit. Ada peraturan baru di SPM, KSSM Matematik ni. 70-30. Apa dia? 70-30. 70 ialah soalan-soalan matematik yang diuji SPM adalah soalan tingkatan 1 hingga 3. 30% ialah soalan yang berkaitan dengan
tingkatan 4 dan 5. Okey. Jadi kalau dia cakap setipu ni sebab soalan tingkatan 4 dan 5 ni banyak bergantung kepada tingkatan 1 dan 3. Itu saja. Jadi saya tak tipulah. Walaupun soalan dia sikit tapi banyak berkaitan dengan soalan tingkatan 1 dan 3. Dan satu lagi, satu fakta lagi mungkin menggembirakan orang calon-calon cemerlang lah. Di mana kita balikkan nombor dia. Wow. Tu 30 70. Apa dia? Ini calon yang menjawab soalan di 2 tahun yang lepas. 30% saja. Ramai calon yang suka buat apa? Tinggalkan soalan yang banyak. Okay. Jadi siapa yang join seminar pagi ni, saya harap anda semua adalah golongan ni. 30% yang menjawab soalan. Dan saya harap, saya gunakan perkataan ni. Sekurang-kurangnya anda mendapat kredit ataupun C, grade C plus ataupun C ke atas untuk soalan, untuk subjek matematik. Kalau boleh capai ni. A plus. Boleh? Jadi saya kongsikan di sini saja supaya memberi motivasi sikit. Dan kita akan teruskan kepada soalan seterusnya. Bab B. Okey, tahniah bagi semua yang hadir dan masih stay di sini. Bagus. Okey, ini dia. Jadi sebelum kita pergi ke jawapan ni, ah, saya nak minta tolong sebab saya nak tengok suara ramai. Saya tak pernah buat seminar ni begitu ramai. Sebelum ni kalau ada student saya yang join, sebelum ni pada awal tahun tu baru berapa orang. Rasanya 20 30 je online tau. Tapi hari ni saya gembira sebab dah lebih 90 orang dalam atas talian, dalam talian ni. Jadi saya nak bagi sikit nak minta tolong sikit. Kalau siapa yang nak tahu bagi aliran tunang tulis AT dalam chat. AT. AT Sir, apa grade lulus untuk SPM? Berapa dapat boleh lulus dalam SPM? Dan ramai yang merendahkan diri. Bukan 70% ke apa form? Ya, 70% lah. Okay, bagi saya ialah kalau you nak cakap 70% apa form tu boleh juga. Tapi bagi saya dia lebih basic tu daripada uh, kita panggil apa tu? Lower form Okey. Banyak banyak yang kita panggil apa? Saya terang. Okey, boleh bagi 80 lah siapa yang nak. Ya. Banyak banyak cikgu yang cakap 70% tu form 4 form 5 betul lah. Memang betul tapi bagi saya basic kamu tak kukuh form 4 banyak pun tak guna. Jadi hari ni saya bagi satu kejutan. Rupanya 70% kan. Nanti saya terangkan kenapa saya terbalikkan pernyataan tadi. Saya buat apa? Songsangan. Pelik kan, sir? Songsangan. Saya buat songsangan terhadap apa yang kamu dengar sebelum ni. Nanti kamu akan rasa, oh begitu. Pada bahagian terakhir webinar hari ini. Ya, walaupun 70% form 4, form 5, tapi banyak soalan bergantung kepada form 1 dan sehingga form 3 lah. Okey, terima kasih respon yang sangat bagus. Banyak bagi AT. Okey, saya bagi jawapan di sini. Bagi calon-calon yang mengalami kekeliruan dalam tajuk ini. Siap. Okey. Bagi yang ada masalah aliran tunai, saya dah banyak kali cakap dah. Ini bagi siapa yang mengikuti saya lah. Saya dah banyak kali cakap tentang aliran tunai ataupun cash flow. Formula dia tidak diberi dalam SPM. Jadi kamu kena ingat lah. Okey. Formula ini boleh dipakai di mana-mana untuk soalan SPM lah. Ada ya? Okey. Jadi hari ini saya buat pelik sikit lah. Jangan terkejut lah. Lain sikit dengan seminar yang lain. Sebenarnya ramai ramai di sini. Okey. Jadi ingat aliran tunai ialah duit masuk
pelbagai duit masuk kamu dalam pendapatan lah, tolak dengan berapa duit keluar kamu, iaitu jumlah perbelanjaan. Okey, apa yang kamu lihat di sini, perbelanjaan termasuk yang tetap dan juga tidak tetap. Alright. Okey, kalau pendapatan ada apa? Ada pendapatan aktif, ada pendapatan pasif. Alright. Jadi kamu kena ingat aliran tunai, duit masuk, tolak duit keluar, tolak dengan simpanan kamu. Kalau kamu jumpa ada soalan apa? Dana kecemasan, tolak juga boleh. Kena tolak. Okey, saya ulang balik. Aliran tunai ialah jumlah pendapatan, tolak dengan jumlah perbelanjaan, dan tolak dengan jumlah simpanan. Jika ada, jika ada, right. Ya, boleh screenshot dengan ataupun catat formula ni. Formula ni tidak akan diberi dalam SPM. Kamu kena ingat, senang je. Alright, dah. Jadi saya padam semua. Okay, saya teruskan dengan jawapan. Melihat di sini, soalan 4B ni dah naik sikit taraf dia, iaitu ada 12% simpanan. Jadi kita kena buat satu jawapan di sini. 12% darab dengan 8,500, iaitu di bahagian monthly salary ataupun gaji bulanan dia 8,500 darab. Okey, saya bagi jawapan terus di sini. Soalan ni ada 3 markah, jadi kamu lihat di sini. Markah pertama iaitu simpanan dia berapa persen. Kamu kena darab. Seterusnya, jumlahkan simpanan atau pendapatan dia. Pendapatan pasif lah, iaitu sewa rumah ni. Pendapatan pasif. Jumlah pendapatan kan yang kamu tambah. Bertolak dengan perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Jadi jawapan akhirnya, okey, saya bagi tips lah. Bagi siapa yang pertama kali ikuti seminar saya galakkan semua calon SPM tulis jawapan akhir bagi tajuk matematik pengguna dengan unit RM, Ringgit Malaysia. Boleh? Boleh kan? Okey. Kalau soalan ni jelas, bagi jawapan lagi lah. Di ruang chat RM. Tulis RM. RM di ruang chat lah. Okey. Terima kasih ya. Sewa rumah tu dia bayar ke yang dia menyewa? Sewa rumah ni ialah orang yang bayar kepada dia. Okey, itu maksudnya itu pendapatan dia lah. Kamu boleh lihat dia punya apa tu soalan nanti ya. Sewa rumah bulanan tu hasil ke pendapatan? Sewa rumah tu pendapatan Ya, aluran tunai positif ya. Di sini tak ada negatif, maksudnya aluran tunai positif. Okey, aluran tunai positif Okey. Saya lihat di ruang chat tu ada orang tulis A sama dengan P tambah I kan, api. Nanti saya akan tunjukkan satu jawab soalan api ya. Ya, jangan risau. Jangan risau. Sebelum kita habis lah. Okay, ramai bagi RM ringgit. Okey. Okey. Bagus bagus. Okey, teruskan lagi kalau boleh kamu boleh ambil handset lah. Panggil kawan-kawan lain join Kalau you rasa seminar ni memberi manfaat kepada kamu lah. Okey. Sebenarnya ni saya nak buat seminar ni bagi pelajar saya jugalah. Kalau mereka berminat join, sebab mereka pun dengar sekali tak faham. Mungkin mereka mendengar 2-3 kali baru mereka faham lah. Okey. Okey, soalan matriks ni. Okey, ya. Saya lihat di sini ada pertambahan sikit partisipan yang kurang dah. Mungkin dah sampai waktu apa? 10 suku kan? 10. Bukan suku 10:45. Okey. Lihat di sini okey kan? Okey, dah. Okey. Okey, di sini saya nak lihat di sini dah ada soalan matriks Okey, soalan matriks ini maafkan saya buat sedikit mungkin macam saya cakap tadi saya buat lain sikit sebelum saya terangkan soalan 8 ni lain sikit boleh sebab saya percaya ramai cikgu-cikgu dah buat banyak seminar saya lihat Putrajaya pun ada pada pagi ni di Universiti Harry Bolt okay, tak apa
Saya rasa di sini siapa yang berdekatan dengan Vision College tu, kamu boleh tengok Vision College ni satu tempat yang bagus di Kuala Lumpur kan. Jadi jadi saya kembali ke sini yang cerita dengan soalan matrix ni kan. Apa kaitan dengan Vision College ni? Kamu bertuah sebab mungkin saya akan bagi tips yang lain sikit dengan cikgu lain. Tapi Sir ni tidak bertanggungjawab kerana Sir ni tidak tahu soalan. Saya memang tidak tahu soalan SPM. Kenapa Sir cakap di sini bagi tips di sini sebab melalui pemerhatian di apa dia? Soalan percubaan negeri. Okey. Yang soalan tadi, soalan apa? Soalan matrik songsang. Pastikan siapa yang tidak tahu, pastikan kamu kena tahu formula dia. Kan? Apa dia? Ha? Ya, saya tulis saya baca je. Adik tolak BC. AD tolak BC. Ini apa dia? ABCD Siapa yang tidak tahu? ABCD. Ha? Saya tulis ABCD. Macam nyanyi lagu kan. Matrik songsang. A turun, D naik. Okey. Dah. Lepas tu B dengan C. Buat apa? Buat darab dengan -1. Ini kena ingat matrik songsang ni. Satu lagi, saya lihat soalan percubaan pun ada sikit lah. Sikit apa? Ni. Ini saya dah cakap dengan pelajar saya lah. Okay, Penerapan matriks. Saya jangka je. Mungkin keluar, mungkin tak keluar lah. Jadi petua dia ialah kamu kena tengok balik buku teks. Baris darab dengan laju. Petua dia macam tu je. Boleh kan? Contoh di sini lah. Satu, dua. Macam ni. Baris darab laju. Satu darab tiga campur. Dua darab empat. Baris dulu. Baru sampai laju lah. Contoh. Boleh kan? Ni kamu kena baca. Dan buat latihan matrik Songsan dan juga pendarapan matris. Untuk tajuk ni lah. Jangan fokus satu saja iaitu matrik Songsan. Bahaya. Okay, satu lagi tadi ada kawan cakap, bukan 70% ke? Tingkatan 4 dan 5. Ya, tapi kalau kamu lihat soalan SPM ni, dia ada campur apa? Bersamaan linear. Ini tajuk apa? Tingkatan 1. Jadi 70% tu bergantung pada lower form juga kan. Jadi dia balik kepada lower form juga. Jadi kalau cakap, okey, saya padang ni. Kalau kita cakap, hanya 7%, 7%, 70% apa tu? Soalan form 5, tak juga tengok soalan ni. Soalan metrik ni ada 3 kotak emas, okay, 4 lagi. Hand sanitizer tu, pensanti nasi tangan ni. Kita kena buat matriks tu kena dengan apa? Buat dulu persamaan linear. Kalau tak boleh persamaan linear maka tidak tak boleh nak buat soalan ni. So soalan ni tricky sikit dari segi package A dan package B. Lebih tepat lagi di package B iaitu 2 set. Dua set 301.20. Jadi kamu lihat di sini. Okey. Apa jawapan dia di sini? Ada tak? Ya. Ya, sekeluar sikit Okey, ada sikit. Ya, sekeluar sikit Okey. Saya stop share dulu Okey, siapa yang belum cuba, saya bagi peluang untuk cuba dulu soalan metrik ni Okey. Okey kan? Ha? Ya. Okey, saya bagi dulu cuba dengan soalan metrik ni Okey kan? Ya. Sebab saya nampak dah hampir sebelah jadi saya bagi dulu peluang untuk cuba dulu di kita panggil apa tu?
soalan metrik ni ya. Okey. Jadi saya harap jadi kamu gunakan masa sikit untuk buat soalan metrik ni. Okey. Nanti saya akan bagi jawapan ah. Jangan risau. Saya akan bagi jawapan. Tunggu ni ya. Ha. Okey. Ya. Okey ya. Dah siap ke? Kenapa saya nak bagi masa tu? Sebab mungkin dia akan keluar juga soalan ni di SPM nanti eh. Mungkin juga dia akan campur dengan kita panggil apa tu? Campur dengan campur dengan campur dengan apa? Campur dengan soalan pendalaman matriks lah. Okey ya. Jadi saya dah bagi jawapan lah. Jangan risau. Okey, saya nak cakap di sini kalau siapa yang tidak biasa persamaan linear, kamu gunakan huruf X dan Y lah dalam soalan matriks. Kalau dah biasa, kamu boleh guna apa-apa huruf yang kamu suka, iaitu ah, di sini kamu nampak M saya gunakan mask sebagai M. Saya gunakan K sebagai hand synthesizer saja. Itu dia. Maksudnya mask saya gunakan M boleh, hand synthesizer saya gunakan K untuk wakili dia. Boleh ya? Jadi kamu lihat tadi, package A ialah 3 4 kan? Dapat tahu tadi ya, 3 4. Okey, nampak ah? Okey, 2 6 ialah package B. Okey, 2 6 ialah package B, tapi 2 6 tu satu set. Jadi kamu nampak di sini ialah di sini ya. 3 kosong ini satu set. Jadi kamu jadi sorry. 2M tambah 6K ni satu set. Jadi jawapan dia 2 set. Jadi maka kamu kena darab 2 bagi 2M tambah 6K ni. Di jawapan kamu kena tulis 4M tambah 12K. Okey. Dan kalau soalan ni keluar lagi di SPM, pastikan uh, persamaan linear kamu jangan tulis macam ni lah. Jangan tulis macam ni ya. Nampak apa beza dengan jawapan sir tadi? Apa beza dia? Ni. Nampak Masa SPM kena tulis macam ni. Apa dia? Maksud dia boleh ubah tu kena susun ikut huruf abjad dia. Kalau sini M saja. Sini K saja. Lepas tu sini mesti nombor saja. Okey, boleh ya? Kalau boleh, bagi satu respon je MK tulis type MK di ruang chat. MK. MK ya. Okey, bagus. Baik. Kalau saya bagi MK. Oh, banyak, banyak. Okey dah. Okey dah. Kita teruskan lagi ya. Okey, lagi. Oh, ni dah. Okey, jawapan akhir mesti tulis apa tu? Ringgit Malaysia dan saya nak cakap di sini ya. Siapa yang ada kawan-kawan tu bagi tahu apa dia? Okey, saya pandang dulu Bagi tahu apa? Kalau jawapan akhir kamu tulis macam ni 28.8 dia akan jadi salah. Kamu kena tulis 28.8 kosong baru betul Okey. Dan satu lagi, saya nak ingatkan semua calon SP yang masih setia dengan saya di platform Vision College ni. Bahagian ini jangan lupa, ramai calon SPM dari dulu sehingga sekarang memang mereka lupa bahagian ni. Mereka lupa tulis bahagian ni di sebelah kanan matriks songsa. Ya, boleh ya. Jadi bahagian ni jangan ingat jangan lupa. Sangat penting kalau lupa, satu, dua, tiga, tiga markah akan hilang. Ya, serius Ini sangat serius. Okey Okey dah. Okey, bagus bagus. Ya. Alright, kita teruskan Mungkin ini dah sampai je ni. Kita bagian B
Saya nak bagi apa tu? Cerita bagus nanti. Kalau siapa yang belum dapat soalan tu boleh minta dengan admin lah. Dapatkan soalan bahan Vision Coding ya. Soalan sebelah ni ini pun soalan yang kita jangkakan dia akan keluar di SPM nanti. Soalan garis lulus Kalau siapa yang dapat soalan ni dia nak apa? Soalan 11A ni, A1. Dia nak apa? Dia nak cari keturunan kan? Keturunan ni sebenarnya soalan ni sangat senang. Persamaan linear. Soalan ni soalan persamaan linear. Garis lulus tajuk ni. Tajuk ni garis lulus Okey. Why? Ini soalan ni apa? Soalan ni nak tanya apa? Soalan ni tanya tentang keturunan kan? Jadi kalau kita bagi jawapan macam Ades ni, saya lihat dia ada tulis persamaan tu salah. Hati-hati salah. Jadi hati-hati di sini iaitu kita saya tulis dulu Apa dia? Ingat siapa yang lupa ni sebenarnya saya nak cerita sini ialah soalannya sangat senang saya tulis di gunung kalau nak orang nampak. Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah keturunan dia. Right? Keturunan dia biasanya kita akan cari di dua titik dua titik. Boleh Ini adalah apa? Kita panggil apa? Potong di X, pintasan X. Ataupun Y ataupun X intercept. X intercept. Potong di Y ialah Y intercept. Ataupun pintasan Y. Pintasan X, X tak tahu, Y confirm kosong. Pintasan Y, apa dia? X confirm kosong, Y tak tahu. Kalau siapa yang faham pintasan X, pintasan Y, dan juga keturunan bagi MXY. Type je, MXY. MXY. Ada tak? Bagus. Mariana dah bagi terima kasih Faham So sebenarnya soalan ni senang. Kalau siapa yang faham, kita teruskan jawapan Nak cari keturunan bagi 11A1 ni, senang je. Y MX tambah C. Maksud dia bukan dua Y. Ialah Y saja. Alright? Jadi bahagi dua bagi semua ni. Besar sangat Ya, lari setting sikit Okay. Ah, lari setting sikit tak apa. Lari setting tak apa. Okay. Okay dah. Saya kembali share kembali Okay. Share message share ni PowerPoint Share balik. Okay. Okay. Boleh lihat kalau tak boleh lihat bagi tahu sedang ruang chat Kalau boleh lihat diam-diam je Hmm. Okey. Jadi kita lihat tadi ada kawan kita Ades tu bagi jawapan dia. Ni salah. Soalan dia nak apa? Soalan dia nak gradient iaitu keturunan. Jadi kamu kena letak -3/2 baru betul. Kalau dia letak Y sama dengan -3/2 X tambah 4 tu dia akan jadi salah. Hati-hati soalan ni. Okey, dah. Beda. Soalan seterusnya. Dia nak apa? Soalan ni. Dia nak pindasan X. Alright? Jadi seperti saya yang dah terangkan tadi, kalau nak pindasan X, maksud dia apa? Y ni mesti kosong lah. Y kosong, jadi ganti di sini, tadi juga setting Tak apalah. Diteruskan saja. X intercept ialah 8/3. Jadi jawapan dia 8/3. Semua saya nak tanya satu soalan sebelum kita pergi lebih lanjut. Blackout sikit lagi. Blackout sikit lagi Alright. Kita blackout sikit lagi.
Macam soalan tadi kan. X-intercept. Kalau saya tulis macam ni, betul atau salah? Bagi komen sikit di ruang chat. Betul atau salah? Ha, kalau saya bagi jawapan X sama dengan 8/3. Sorry, tajuk ni tingkatan berapa? Okey, Daniel. Saya nak jawab soalan ni. Soalan tingkatan 3, bab 9. Bab terakhir. Bab 9 terakhir. Bab 9 terakhir tingkatan 3. Bab 9 tingkatan 3. Okey, okey ya. Jadi, kalau saya cakap, tadi betul kan? 30%. Tak. Nampak macam banyak tu tingkatan lower form kan? Okey ya. Okey ya, dah. Okey, ini Syafiqah cakap salah. Ada yang cakap betul tak? Ramai senyap je. Tak berani. Cuba bagi respon lagi. Betul ke? X sama dengan 8/3. Oh, Lily cakap betul. Alright. Ada lagi? Jawapan tadi. Okey, soalan tadi dia tanya apa tu? X intersect ataupun pintasan X. Okey, D cakap tak sure. Alright. Saya harap hari lepas hari ini semua dapat manfaat yang betul dan kamu ada jawapan yang begitu kental. Tidak akan teragak lagi. Separuh betul, separuh salah. Oh, jangan. Okey, soalan dia tanya apa? Dia tanya, okey, maafkan saya. Okey, balik pula. Pintasan X kan? Belakang balik. Okey, belakang balik ya. Mungkin sensor dia kurang. Soalan dia tanya pintasan X. Okey, jadi jangan tulis jawapan macam ni ya. Soalan dia tanya pintasan X. Right. Kamu boleh screenshot bagi tahu cikgu. Cikgu sekolah ke apa-apa ke. Mana-mana. Pegawai pun boleh ya. Okey, soalan tanya pintasan X. Jadi kamu kena tulis pintasan X. Boleh ya? Okey. Kalau siapa yang nak bagi, siapa nak tanya apa tu? Sebab dia tulis S. Tulis S di ruang chat. Kalau siapa nak tahu sebab lah, tulis di ruang chat SS. Oh, ramai juga. Oh, ramai nak tahu juga. Okey, terima kasih ya. Oh, sangat bagus. Okey, kenapa? Kalau saya tulis di apa tu? Jawapan akhir saya tulis sebagai X sama dengan 8/3. Maksud dia apa? Ha? Ini bukan pintasan X. Tapi saya tulis sebagai X. Salah. Kenapa? Kenapa? Saya terangkan di sini. Pintasan X, apa pasangan dia? Koordinat dia mesti XY. Apa pasangan dia? Pintasan X, pasangan dia mesti satu saja. Pasangan dia setia je. Kalau pintasan X ni dia setia je. Pasangan dia satu saja. Jadi Y sama dengan kosong. Kalau X, kalau X, maksudnya pasangan Y dia boleh apa? Pasangan dia, dia macam orang kaya. Pasangan dia macam-macam banyak, unlimited. Jadi ada maksud berbeza antara X dengan pintasan X. Jadi hati-hati ya. Kenapa sekata pintasan X tu kena tulis? Walaupun, yalah, beberapa huruf saja kan. Kena tulis pintasan X. Sebab pasangan dia, Y sama dengan kosong. Satu saja. Ya? Alright. Kalau jelas di sini, sekarang hari ini, sekarang you type Recording in JAL. progress. Jelas. Jelas. Kalau jelas, Kalau jelas, tulis tulis jawapan di jawapan. chat. Jelas. Okey. Ya. Nilai Y dia tak pasti. Kalau tu dia pindah X, dia lebih spesifik. Dia bukan spesifik saja, dia satu saja. Jawapannya satu saja. Unique. Unique solution. Kita namakan dia. Unique solution. Okay, unique solution. Satu jawapan je. Y sama dengan kosong. Kalau pindah X. Okay, bagus. Okay, kita keluar dah. Okay, dah. Boleh ya. Kita teruskan lagi. Sini ya. Okay, 11 B1. Okay, B1 ni kita nak cari apa? Nak cari garis lurus yang menyambungkan pantai dan dengan ju kan.
Okey, nak cakap di sini lah. Soalan ni apa? Ni. Ni sekali lagi kita jumpa kuasa apa? Kuasa pintasan Y. Potong di Y, pintasan Y. Jadi koordinat dia apa? 3. Ha, pasangannya mesti kosong. Kamu nampak sini ya. Kenapa ada kosong sini? Kenapa ada 3? Boleh ya? Nampak? Jadi Y tolak Y bahagi dengan X tolak X. Jadi dapat jawapan 1/2. Right? Okey, kita teruskan lagi ya. Dalam soalan tu kamu lihat dan baca serari, garis lurus Ju dengan serari dengan paksi Y. Dia sebenarnya dia nak bagi tahu X sama dengan Y tu ialah uh, garis menegak lah 90 darjah. Iaitu boleh gunakan X sama dengan 8 gantikan dalam Y sama dengan MX tambah C lah. Okey, 1/2 tu M. X ialah 8. Koordinat X 8 tambah 3. 3 tu macam mana tapak tu? 3. 3 sudah dapat. Sini dia sudah bagi. Jadi Y sama dengan MX tambah C. 3 dia sudah bagi. X dia ada Zu kan. M kamu kira. Jadi jawapan kamu ialah apa dia? Y sama dengan 7. Jadi persamaan garis lurus jangan berhenti di sorry. Koordinat dia jangan berhenti di Y sama dengan 7. Kamu kena berhenti di 87. Kurungan 87. Okey, soalan ni 3 markah. Jadi kurungan 87. Okey, koordinat Zu. Okey. Terima kasih ya kepada apa tu? Partisipan yang di sini masih setia lagi ya. Okey, bagus-bagus. Saya harap apa semua yang setia di sini dapat A lah nanti ya di SPM Maths ah. Okey. Okey, jatuh dah ni slide ni. Okey, teruskan ah. Soalan ni kenapa saya terangkan pada hari ni supaya kita lihat tadi ada kawan kita tanya kan. Ni bab berapa jadi sir ni? Ni bab tingkatan 3. Mungkin kamu tak perasan. Soalan ni memang dari dulu hingga sekarang soalan yang popular. Soalan yang popular. Kalau boleh lihat soalan percubaan di negeri-negeri lain, soalan ni mesti ada. Ada lulus. Okey. Soalan sebelah B2 ni persamaan garis lurus yang menghubungkan zoo dan museum ni Y sama dengan MX tambah C. Kamu boleh gunakan koordinat zoo kerana zoo adalah titik persilangan bagi juga garis lurus ni. Titik persilangan dia. Okey. Jadi Y sama dengan MX tambah C. XY koordinat zoo 7 dengan 8. Okey. 7 dengan 8 ni koordinat zoo 7 dan 8. Okey. Lepas tu 1/4 tu apa? Negatif 1/4 ni soalan sudah bagi. Dalam soalan 11 B, B2 soalan sudah bagi M sama dengan negatif 1/4. Okey dah. Jadi tambah C kena cari C sajalah. Kira. Okey. Jadi jawapan kamu persamaan dia ialah kamu boleh tulis lain sikit dengan cert. Contohnya jawapan kamu boleh tulis Y sama dengan negatif X per 4 tambah 9 pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau you nak tulis macam ni pun boleh. Negatif 1 per X, negatif 1 per 4, lepas tu X tambah 9 pun boleh. Okey, bagus lah. Okey, dah. Kita teruskan lagi ya. Soalan yang lebih menarik sikit ya. Okey. Ya, sekeluar sekejap di sini. Bagi share screen ya. Ya. Okey. Apa khabar semua? Boleh ya? Masih okey lagi? Sorry sir, mic Ya. sir termute. Oh, termute lah. Okey. Terima kasih. Okey, boleh ya? Boleh dengar lagi ya? Okey, terima kasih. Okey, saya pun tak tahu kenapa boleh termute kan. Tapi tak apa.
Okey, kita teruskan lagi ya. Boleh nampak PowerPoint saya lagi ya? Boleh kan? Sebab ya, kita lihat tadi ada kawan kita terconteng mungkin. Ya, biasa dia minta persamaan je. Cik. Ya, mesti okey ya. Kawan kita tadi ada terconteng slide saya. Jadi, kita teruskan lagi ya. Dia keluar untuk dapatkan slide yang lebih cantik lagi. Itu saja. Okey, dah. Boleh ya? Masih boleh ya? Okey, kalau boleh kita bagi jawapan di ruang chat. Okey, tulis. Tekan okey. Tulis okey je. Alright. Bagus. Set lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih ya. Alright. Soalan 12A ya. 12A ya. Ya. Saya main handset kejap ah. Saya nak panggil kawan-kawan saya yang apa tu? Kawan-kawan saya di kelas saya lah. Siapa yang belum join, sila join. Pelajar saya lah. Pelajar yang belum join, sila join. Okey, sila join. Okey dah. Ni yang apa tu? Tujuan saya hari ni ya. Yang satu lagi ya. Kenapa saya tekankan kena join ya? Kenapa? Soalan ni, soalan operasi set. Tadi ada kawan kita bagi songsangan bagi menafikan pernyataan se kan, songsangan. Mana ada kan? 70% tu sebenarnya form 5. Ya, tajuk ni tingkatan 4. Tetapi tajuk ni ada juga di tingkatan 2 kan? Tingkatan 1. Jadi kita tengok balik ya. Soalan ni penting. Kenapa? Operasi set ni matematik discrete. Matematik discrete. Soalan ni penting kerana dia akan keluar nanti. Nanti you lihat nanti. Mesti ada. Di SPM nanti ya. Cuma soalan dia macam mana saya tak tahulah. Okay dah. Okay, senandakan unsur apa? Bagi J dan L. Mari kita tengok. J itu apa? J keadaan bagi 3 dan L ialah apa tu? Nombor dengan keadaan hasil tambah digit-digitnya lebih daripada 6. Ya? Maksudnya kamu kena cari nombor apa? Dari 39 ke 51 lah. Hasil tambah digit ini ya. Contohnya 39 ni. 3 tambah 9, 12. Jadi kamu boleh ambil masukkan dia lah. Kan? Masukkan dia. Okey. Kandang 3 maksudnya apa? Boleh bagi definisi sikit. Apa maksudnya kandang 3? Kandang 3. Set dalam satu set. Okey. Sir, terangkan subset itu apa? Form 1, sir. Okey, terima kasih ya. Form 1 kan? Form 1 lah. Form 1. Okey. Terangkan subset lah. Ya. Subset tu yang nak... Okey. Subset lah. Susah nak cakap dalam bahasa matematik. Ya. Saya guna apa? Saya guna bahasa yang simple lah. Kita black out sekejap lagi. Okey. Subset tu apa? Subset. Okey. Kalau kita batuk sekarang ada satu cap apa? Cap ibu dan anak kan. Okey. Saya gunakan cap ibu dan anak untuk terangkan subset lah. Contohnya A. Okey ya. Okey. Jangan risau ah. Ada bateri balik. Okey. A ini apa? Contohnya G. A subset G. Maksudnya apa? Kalau kita lukis gambar raja, dia akan jadi macam ni lah. Boleh? Kita ada G, ini ada A. Jadi saya cakap apa? Cap ibu dan anak. Maksudnya A ialah anak kepada G. Subset tu maksudnya macam lebih kurang macam tu lah. Okay? A subset kepada G. Maksudnya A ialah anak kepada G. Itu maksudnya subset lah. Kalau kita lukis dalam, kita panggil apa tu? Lukis dalam gambar raja, dia akan jadi macam ni lah. Dalam G. Okay, ya? Sebelum saya terangkan lebih lanjut lagi dalam jawapan saya nak kongsikan tips menjawab soalan soalan ni. Okey, kalau saya lukis gambar macam ni, okey. Kalau saya lukis gambar macam ni, ada ruang kosong, okey. Jadi jawapan kamu akan salah. Boleh Okey, satu lagi. Kalau satu lagi, kalau ini lukis betul tapi macam ni, ada extension pun
Salah. Ya. Okey. Satu lagi, saya nak ingatkan semua calon SPM yang masih setia dengan saya di sini. Kamu boleh lukis apa-apa bentuk ah. Kamu nak lukis macam ni pun boleh. Segi tiga, segi empat pun boleh. Tetapi satu lagi saya nak ingatkan semua. Okay, masa lukis gambar raja van ni, okay, kena apa? Nanti saya akan tunjuk dalam PowerPoint lagi. Kena label. Label maksudnya apa? Kalau macam tadi, ni. Macam ni lah. You labelkan huruf besar di tepi. Okay. Kalau ni tak apa sebab subset kan. Kalau dia macam yang biasa, kamu kena label di luar. Kalau bukan subset, dia tak boleh label di dalam. Okay. Kalau kita lukis gambar raja yang biasa, label tu mesti di luar bentuk. Tak boleh di dalam bentuk. Dalam bentuk tu salah. Boleh. Kecuali subset je. Subset tu sebab ini A mewakili bulatan ni tak ada masalah. Kalau contoh soalan ni, kalau saya lukis macam ni, kalau G saya lukis di dalam, dia akan jadi salah. Sebab G mewakili bulatan kat luar. Boleh ya? Saya dah bagi tips yang penting di sini sebab ramai calon SPM dia buat salah tanpa menyendari kesilapan sendiri ya. Okey. Kalau jelas bagi AG, type AG ya. Type AG ya. Di ruang chat AG. Boleh ya? Okey, Syafiqah bagi jawapan betul. Jawab kandang 3 sama dengan Civil 3. Okey. Okey, ramai bagi AG ya. Okey, bagus-bagus. Okey, bagus ya. Okey, kita kembali kepada soalan kita. Okey, dah. Okey, tanpa membuang masa saya bagi jawapan ya. Sini ya. Siapa yang dah buat boleh semak jawapan ya. Dan jangan risau ya. Bila kita bagi jawapan senaraikan unsur tak perlu ikut urutan ya. Tak perlu ikut urutan. Cuma tata tanda set tu kena lukis dengan betul lah. Apa tata tanda set tu? Tata tanda set iaitu ini ya. Ni. Curly bracket. Boleh ya. Curly bracket ni kena kena apa? Kena betul ah. Kena lukis dengan betul, tulis dengan betul. Okey. Kita teruskan lagi ya. Okey, di ruangan chat tu ada kawan yang tanya soalan spot kan, ada soalan ramalan ah. Nanti saya kongsikan ah. Sebenarnya soalan ramalan tu bagi kegunaan dia ialah bagi calon-calon SPM yang tidak tahu tajuk apa yang nak buat ulang kaji. Bagi saya macam tu lah. Kalau nak spot betul-betul tu, kamu kena buat semua bab. Itu paling selamat. Okey lah. Okey, saya terangkan jawapan tadi kan. Macam mana nak buat tadi. Jadi saya share jawapan untuk soalan 12A2 ni. Okey dah. 3 markah. Okey, satu lagi saya nak terangkan di sini adalah siapa yang lukis gambar Raja Band kena berhati di mana. Ini ya, titik 339 titik 45 ni ya. Okey, kalau nombor tanpa nota ataupun titik tu apa maksudnya? Boleh bagi jawapan dalam ruang chat. Nombor tanpa titik. Apa nama dia? Nombor tanpa titik. Jumlah bilangan. Ya, bilangan lah. Nombor tanpa titik tu ialah bilangan. Kalau nombor yang ada titik macam sini, nama dia ialah apa dia? Nama dia ialah unsur. Unsur Okey, bagus bagus. Okey, ramai jawab betul betul Bagus. Jadi kamu dah lihat di sini Jawab apa? J di luar bulatan, L di luar bulatan, K juga di luar bulatan. Dia tak pernah lukis gambar Raja Band ni tulis huruf besar tu di dalam bulatan Jadi kena hati-hati kalau ada universal set ataupun set semester kita kena letak huruf ni, ada cacing macam cacing ni. Nampak Okey, nampak sini Ada gelombang sini Okey dah. Alright. Okey dah. Okey dah. Okey. Labelkan set dengan betul.
Jadi, ini nasihat saya lah. Soalan ni ya. Mesti lukis yang betul. Okey dah. Okey, ini jawapan bagi soalan seterusnya. Okey kan? Okey, ini ada 2 markah. Jadi, tips saya untuk menjawab soalan ni. Okey, siapa yang ada soalan di tangan, ada di handset ke? Tips untuk menjawab soalan ni, kamu kena cari dulu soalan yang memberi set satu saja. Jadi ataupun jawapan di sini ada bulatan macam ni kan. Kamu kena cari jawapan 2, 63, 22 dulu. Maksudnya K sahaja ataupun M sahaja. Kamu kena cari nombor-nombor macam ni dulu. Barulah letak dengan contohnya letak nombor 15 kan. B dengan K contohnya lah. 17 tolak 2 dapat 15 contohnya lah. Lepas tu baru cari nombor lain lah. Untuk soalan ni. Okey ya. Jadi kena ingat lah. Ada cara apapun SOP meletakkan nombor. Hmm. Okey, satu lagi tips saya nak kongsikan sini. Kalau kita betul-betul tak faham lah soalan ni. Okey, kalau kita betul-betul tak faham soalan ni. Benda dia nak buat. Tolong selukis ni je. Apa-apa. Macam ni je. Lukis je. Kalau zero knowledge lah. Memang saya tak tahu apa-apa persilangan, kesatuan, saya semua tak tahu. Kalau lukis gambar Raja Van, sila lukis gambar Raja ni. Ataupun you lukislah gambar Raja ni. Dalam soalan apa? Lukis gambar Raja Van. At least you dapat apa? Boleh? Ya, percaya je. Saya kongsikan tips mencuri markah. Lukis tan bersilang. Boleh ya? Janji ada. Ataupun you lukis macam ni. Di tepi dia. Tambah label lah. Tapi bukan sekurang-kurangnya makan setipu sini ya. Dia bukan sekurang-kurangnya. Dia satu markah je. Kalau paling banyak. Bukan sekurang-kurangnya. Dia maksimum dia satu markah je. At least you dapat satu markah. Curi ya, curi ya. Bagi siapa yang tidak tahu apa-apa soalan operasi set Okey. Apakah beza menyatakan bilangan B dan K saja dan bilangan B? Apa maksud dia? Bilangan B dan K saja. Okey. Apa maksud dia? Kalau boleh jelaskan sikit lagi. Apakah beza nyatakan bilangan B? Oh, mungkin dia nak explain ke? Ya, dah. Okey, dah. Teruskan lagi ya. Right. Sini ya. Okey, sini. Mengira kita punya apa tu? Nombor yang responden yang memilih airline, yang tidak memilih apa-apa airlines. Ya. Oh, tadi yang saya cakap beza B dan K 17 tolak 2 tu dapat 15. Okey, dah. Okey, dah. Okey, teruskan lagi ya. Okey, dah. 12 B 17. Okay dah, yang tidak memilih. Maksudnya tolak semua. Dan saya nak cakap di sini, kalau boleh lah masa SPM, tolong tulis macam ni. Ni. 300 tolak sampai habis. Aku rasa kalau ajar ni Tolak kan sampai. yang bunuh dia. Ah, Baru dapat markah pertama. Asal macam tu lah. Dia boleh beli dia rumah. Tak maksud kan. Kan Okay, betul siapa kan? yang buka Orang mic tu boleh kalau tutup mic. semua apa dia kan tak boleh beli. Asal ikut lah. Lek. Lek ke? Lek. Takut. Sorry Ikmal Fahmi, tolong mute mic. Weh, ada. Dia kan straight lah tu. Wish bahaya lah. Bunyi. Buat tahu kejap dia. Lek kau. Satu. Ya, Iqbal Fahmi boleh tolong mute mic ya. Okey, terima kasih ya. Okey, ini adalah berkaitan dengan bilangan responden yang dibakil oleh ini ya. Persilangan dua apa tu? Dua operasi set ni ya. B dan K, B bersilangan K dengan bersilangan M pelengkap.
complement of M. Di sini ya. Boleh. Itu jawapan dia. 15. Okey dah. Saya tengok jam saya dah tinggal lebih kurang berapa lagi? 40 minit kan. Tak apa-apa. Nanti saya akan lajukan sikit lagi. Jangan risau. Saya akan gunakan 10 minit lagi untuk habiskan slide saya di sini. Nanti saya akan keluar PowerPoint slide ni. Saya akan terangkan satu lagi tajuk spot lah. Saya tak janji keluar lah. Tajuk spot saja. Tajuk spot lah nanti. Kita akan buat di PDF. Okey, ini soalan 9. Okey, ini soalan tak apa. 2021, soalan SPM 2021. Okey, saya kongsikan jawapan dia di sini. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan muas nak membeli motosikal. Jadi harga motosikal dia berapa ni? 14,400. Jadi kamu bahagi 12. Maksud dia kos satu bulan tu dia 1,200. Dan kita dah gunakan formula tadi. Ini tak ada libatkan simpanan. Jadi ambil pendapatan tolak perbelanjaan. Kamu dapat 1,250 kan? Jadi dia dapat mencapai kewangan dia kerana tunai bulanan dia melebihi kos purata. Okay, ya? So tips yang saya nak kongsikan di sini ialah bila kita memberi jawapan, jelaskan justifikasi boleh mencapai kewangan, matlamat kewangan atau tidak, mesti ada apa? Mesti ada apa ni? Saya kongsikan lah. Ini tips yang penting. Mesti ada ni ya. Sekurang-kurangnya 2 nombor. 2 ringgit Malaysia tu. 2 harga lah. Senang cerita. Ada 2 harga dalam jawapan kamu. Boleh ya? Ini tips yang penting untuk mendapatkan markah 1 ni lah. Tips yang penting ya. Okey. Kalau faham, boleh bagi type TIP dalam ruang chat lah. TIP. TIP. Bagi ya. Justifikasi kita kena tulis 2 harga dalam justifikasi kita. Okey, bagus. Terima kasih ya. Okey. Thank you, thank you. Okey dah. Kita teruskan lagi di sini ya. Ini adalah alunan tunai. Seperti yang anda lihat di sini, soalan ni ada alunan tunai juga. Jadi soalan tahun lepas, kita ada jawapan ni lah. Dan kamu boleh lihat jawapan sebelum, bagi jawapan akhir, saya mesti letak RM, lepas tu baru tulis nilai kan. 1050. Okey dah. Okey ya. Alright, dah. Teruskan lagi ya. Okey, ini soalan 2021. Ini saja saya nak tunjuk sebab kita dah hampir nak berhujung kan. 11.30 dah hampir. Jadi saya nak tunjuk di sini kenapa saja saya nak tanya apa yang kita kena cari sebelum kita mendapatkan min. Boleh bagi tahu dalam ruang chat. Ruang chatting apa yang kita nak cari sebelum kita nak dapatkan min. Soalan sebelum A ni. Ada tak? Ya. Ya betul. Titik tengah. Titik tengah. Okey, bagus. Terima kasih ya. Titik tengah. Okey, dah. Okey. Kita selitkan sikit lah sebab saya tengok dah macam dah nak makan kan. 12 nak pergi mana-mana ke? Masjid ke kalau bagi yang Muslim bagi non-Muslim mungkin pergi makan ke ataupun jalan-jalan Tapi sebelum ni saya nak bagi satu tips lah. Soalan apa yang mungkin akan keluar bagi tajuk statistik ni? Statistik apa dia? Histogram sudah ada kan? Histogram sudah ada, polikon kekerapan pun sudah keluar. Jadi mungkin tahun ni kita akan cuba apa? You tengoklah histogram kekerapan. Ada tak soalan ni saya tengok soalan MRSM percubaan kali ni ada keluar histogram kekerapan. Okay, satu lagi kena tengoklah soalan OGIF ke. Tidak bermaksud soalan yang telah keluar takkan keluar lagi mungkin keluar juga tapi kebarangkalian yang lebih tinggi ialah OGIF dan juga histogram kekerapan soalan-soalan macam ni boleh tengok-tengok plot kotak, plot titik boleh
Boleh ya. Boleh lihat Dan bacalah dan buatlah soalan. Okey. Terima kasih ya. Jadi saya rasa dah cakap banyak sangat. Teruskan lagi ya. Okey. Midpoint dia. Betul Okey. Boleh ya. Midpoint. Okey. Ini ya. So, nasihat sama juga. Kena tulis macam ni lah. Kalau boleh, tulis lengkap. Dia macam MAT lah. Soalan macam ni, dia macam MAT kan. Kena tulis lengkap. Macam yang kamu nampak di PowerPoint ni. Kena tulis lengkap macam ni. Boleh. Kalau tak nampak, saya besarkan sikit lagi. Oh, macam ni lah. Start dengan 3 darab ni sampai. Okey, saya nak cakap di sini. Ada calon SPM yang tertinggal apa? Tertinggal ni. Sama dengan 55.6. Ada calon yang tertinggal ni 55.6. Ada calon yang tertinggal bahagian ni, dia akan dapat apa? Saya bagi lagi jawapan. Soalan ni ada berapa markah? 3 markah kan? Kalau calon SPM dia tertinggal tulis sama dengan 55.6, soalan yang ada 3 markah ni dia akan dapat 1 saja. Jadi kena tulis lengkap macam sebuat ni 342 sampai 55.6. Kalau dapat markah 2 markah. Okey Alright. Seterusnya variance Variance tu kamu kena apa? Okey. Variance tu kamu kena ambil apa? Kalau siapa yang ingat lagi Okey, ini titik tengah biasanya kita namakan dia sebagai X lah kan. Variance tu ni bilangan tu ialah frekuensi. Kalau dia tengok formula ialah F darab dengan X kuasa 2, nampak kan? F darab dengan X kuasa 2. Itu variance. Okey. Dalam formula dia akan tulis macam ni Jumlah Fx kuasa 2 bahagi dengan 3 tambah 6 ni apa? Jumlah F. Jumlah kerapan. Okey. Tolak dengan apa? Dia akan tulis macam ni. Okay. Siapa yang tidak tahu ni, ini nama dia X palang ataupun X bar. Ini adalah min kita. Ini adalah min kita. Hati-hati Ini ramai yang buat kesilapan di sini. Terlupa tulis kuasa 2. Okey. Itu je. Alright. Okay. Ini you nak tulis dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Jawapan dalam bentuk perpuluhan sekurang-kurangnya ada 2 tempat perpuluhan. Alright. Boleh kan? You nak tulis dalam bentuk pecahan tak wajar pun diterima. Tak ada masalah. Okay Boleh Kalau boleh bagi V. Type di ruang chat V. Boleh Map mana ada indeks perubahan? Tak ada. Dia macam je. Macam lah. Dia macam betul. Dia macam Dia macam. Terima kasih Okey. Teruskan lagi Jangan risaulah kalau kita buat kesilapan, ada 2 kesilapan, kamu masih dapat markah 1 lagi lah. Okey, untuk soalan ni sini Okey, nasihat saya ialah buat saja. Di mana? Di soalan SPM ni, buat saja. Tak faham memang kalau memang tak ada idea, terpaksa tinggalkan lah. Kalau ada idea, sila tulis. Walaupun keliru Okey, soalan ni nombor perdana, nombor yang boleh dibahagi dengan sendiri sahaja dan juga nombor 1. Alright? Okay. Itu namanya nombor perdana. Okey dah. Maafkan saya terpaksa laju sikit sebab dah tinggal 30 minit saja untuk cover semua soalan ni kan. Okey, untuk makluman semua, kamu kena senaraikan macam sebuah ni curly bracket ada kurungan yang keli-keli sikit ni. Baru dapat markah, 3 markah. 1 jawapan salah pun tak boleh. Kena tulis dengan betul lah. 2, 3, 5, 7 kena ada lengkap semua. Okey. Cuba tengok tadi saya kongsikan tips kan. Kalau you lukis macam ni dah dapat 1 markah. Jangan risau lah. Biasanya ada lah. Kecuali tahun ni dia kata ramai calon SPM yang boleh jawab dengan baik. Jadi markah ni tidak akan diberi. Jadi rugilah. Tengok jawapan saya dah lukis bulatan ni mesti ada apa? Label.
Kalau tak ada label, maksimum you dapat 2 markah je. Biasanya kalau betul semua tapi tak ada label, label apa? KJL, mungkin you dapat 1 markah je. Kalau nasib baik, you dapat 2 markah lah. Kalau nasib tak baik, you dapat 1 markah je. Sebab you tak ada label. Tak ada K, tak ada J, tak ada M. Kalau tak ada label, saya tak tahu you lukis apa. Kan? Mana set K, mana set J, mana set L. Kan? Okay, dah? Okay, saya tayangkan jawapan di sini. Jadi 3 markah di sini. Alright. Okay, saya nak kongsikan sikit lah. Apa dia? Pemerhatian saya di operasi set ni. Okay, siapa yang nak tahu jawapan perkongsian saya, tulis type di ruang chat OS. OS, operasi set. Oh, nak juga? Seorang je? 3 orang je? Okay, okay. Terima kasih ya. Okay, perkongsian saya ialah, untuk soalan ni, 13 ni ya. Okay, soalan ni kalau kita baca, dia tak ada cakap lukis gambar Raja Band yang ataupun soalan ni tidak ada apa. Dia ada set semester. Kalau soalan ni kita lukis set semester, dia potong apa? Potong 1 markah. Alright, senang cerita, operasi set macam tadi soalan 2022 kita lihat tadi, dia ada nyatakan perkataan set semester. Jadi kita lukis lah. Kalau soalan yang tidak nyatakan set semester, jangan lukis. Kalau lukis, kita kena potong 1 markah. Okey ya? Jelas ya? Jangan tinggalkan platform ni ya, sebab ada tips yang saya nak kongsi ya, dari semasa ke semasa. Kalau tinggalkan, maksudnya macam tengok wayang lah. Dia tak tengok habis, dia rugi ya. Macam tu je. Okey, dah. Terima kasih ya bagi siapa yang masih setia di sini. Okay, you dapat 1 tips lagi yang penting ya. Kalau setiap semester tak nyatakan dalam soalan, jangan lukis. Okey. Okey. Saya nak cakap di sini, di kebelah B2 ni, satu Malaysia. Saya buat andaian sendiri ya. Satu Malaysia ni 95% tak boleh jawab lah. B2 ni ya. Soalan ni agak keliru kan. Cuma penerangan saya, nanti you baca balik soalan ni ya. Penerangan saya lah, dia nak cari kawasan apa? Dia nak cari kawasan di luar J saja. Nanti you tengok balik ya. Apa maksud dia berbeza ni? Dia nak cari kawasan di sini saja. Di luar kawasan bulatan J saja. Ini jawapannya lah. Bagi B2. Ya. Okey, dah. Alright. Oh, tajuk ramalan eh? Okey dah. Okey dah. Ya. Ya, saya stop sharing dulu ah. Okey. Terima kasih ya kepada semua yang masih setia di sini. Tengok orang chat pun banyak macam tu. Yang tu memang keliru sikit kan. Jadi hari selepas saya bagi kenapa set semester potong markah. Bukan memang ada kan dekat gambar Raja Band. Tapi soalan ni, soalan 2021 ni memang dia tak ada. Dia tak nyatakan dalam soalan. Kalau dia tak nyatakan soalan, dia potong markah sebab mungkin dia anggap kita ni lebih-lebih lah. Itu je lah. Itu penjelasan saya lah. Ini sebab tadi lembaga peperiksaan kan. Mereka bagi penjelasan macam tu lah. Potong markah. Okay, dah. Okay, jadi saya nak terangkan. Sebab kita PowerPoint slide kita dah sampai penghujung kan. Tajuk ramalan. Jadi sebelum tu saya nak buat sikit perkongsian saya di apa tu? Soalan sport nah. Kita nak buat soalan sport sikit. Buat soalan sport sikit nah. Kita tengok je. Buat izinkan search sikit ya. Share sikit. Kalau siapa yang belum tapak tu boleh minta dengan admin lah. Okay, ini bahan yang kita dapat hari ini sepatutnya lah. Vision College lah. Okay, di sini saya dah bagi maklumat lengkap lah. Kertas 1, kertas 2. Alright.
So sekarang kamu tak perlu stres-stres lah. Ni dah sampai penghujung ni. Saya nak terangkan sikit saja. Alright, ini ya. Ini kertas satu ni saya nak cakap. Ha, boleh ya? Saya nak cakap. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Satu soalan berapa? Satu soalan you guna 2 minit untuk siapkan. Ni ya. Satu soalan guna 2 minit untuk siapkan. Okay, kertas dua pula. Apa dia? Tadi saya cakap bahagian A paling lama satu soalan you guna 6 minit. 6 minit. Okay, seterusnya bahagian B. Satu soalan kalau boleh 12 minit je. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, maksudnya apa? Bahagian A kamu kena cepat. Kalau soalan yang pendek, yang senang, 3 minit you siapkan, habiskan. Jadi you banyak masa boleh guna untuk bahagian B lah. Okay, last sekali bahagian C. Bahagian C lah apa? Bahagian C lah soalan pilihan. Soalan pilihan. Soalan pilihan tu maksud dia apa dia? Berapa minit? Okay. 20 minit. Boleh? Kalau ikut pengiraan Sir ni, you ikut betul-betul lah. Kamu akan ada baki berapa? Ada baki 10 minit. Maksudnya soalan yang tak tahu, you skip dulu. You gunakan baki 10 minit untuk buat balik soalan yang kamu tak tahu buat. Itu tips untuk kamu mengelakkan diri daripada kosong banyak. Mungkin you termenung, berfikir, untuk mendapatkan ilham yang banyak di soalan yang keliru tu. Itu rugi masa lah. You ikut tips macam ni, you bolehlah jimat masa sikit. Sir, kalau nak bagi dua jawapan, pemeriksa akan cek dua ke? Okay, untuk menjawab soalan ni, dua jawapan tu saya tak, dia akan cek dua-dua jawapan. Ya. Kalau satu jawapan betul, satu jawapan salah, dia akan bagi jawapan kamu salah. Okay? Jawapan bagi satu je. Langkah kerja boleh bagi banyak. Kalau you bagi langkah kerja banyak, dia bergantung pada soalan lah. Kalau soalan tu dia terima langkah kerja yang betul, you dapat makan lah. Kita kena lihat soalan dan bagi komen lah. Biasanya kalau dua jawapan, dua-dua jawapan tu betul, baru diterima. Kalau satu jawapan betul, satu jawapan salah, jadi jawapan akhir tu akan jadi salah. Okey ya. Okey dah. Saya teruskan lagi ya. Sebab ini adalah bahan yang saya bagi pada Vision College kan, ataupun Vision College bagi kat kita. Ini dah siap kan? Satu, dua, tiga. Okey, sekarang kita pergi ke bawah sikit soalan ni. Kalau nampak tu boleh baca di soalan sendiri macam soalan ni kan. Okey. Saya ulang balik macam soalan ni dia ada set semester kan. 12 Jadi kena lukis set semester. Okey. Okey, ini dah habis, ini dah habis, dah habis. Okey, ini jadi kan? Tengok dia ada tulis tak set semester? Tak ada kan? Tak ada. Dia tak ada set semester. Jadi tak payah lukis Itu je lah cara dia. Kalau tak memang keliru kan? Okey ya. Alright, dah. Kita dah sampai soalan sport kita. Kenapa sport Saya tidak bertanggungjawab lah sebab soalan ni mungkin tak keluar. Mungkin tak keluar sebab 2 tahun tak keluar. Okay, 2 tahun dia memang tak keluar soalan ni. Di set pertama SPM. Dia set ulangan tu dia ada. So, waktu exam perlu tulis pakai pen atau pensel. Okey, soalan ni saya nak jawab macam ni. Untuk tahun ni saya rasa dia akan pakai cara yang sama lah, iaitu scan. Mengimbas jawapan kita. Jadi kalau boleh you nak gunakan pensel pun boleh, pen pun boleh. Pastikan takwak tu memang jelas lah. Pensel tu biar dia nampak lah. Jangan kabur-kabur lah. Boleh Sebab dia imbas tu. Bila dia scan, karbon dalam pensel tu dia mesti boleh lekat dalam paper lah. Jadi biasanya kita akan gunakan BB 2B lah. Ada 2B Boleh. Pensel yang jelas lah. Pen, pensel pun boleh. Tetapi nasihat saya lah, bila soalan yang melibatkan apa?
Soalan yang melibatkan apa lagi? Lukisan lah, senang cerita. Graf ke diagram ke lukisan. Kalau boleh, lukis dengan pensel. Boleh kan? Ha? Kalau boleh, lukis dengan pensel lah. Jangan lukis dengan pen. Kalau lukis dengan pen, kamu susah nak padam nanti. Ha. Kalau lukisan, kena guna pensel. Lukis graf, lukis diagram ke. Ya? Ha. Kena guna pensel. Okey dah. Ini ya. Okey. 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 Terima kasih ya. Okey. Saya minta tolong semua cuba jawab soalan ni. Nombor satu, Encik Majuki membeli sebuah van bernilai 300. Okey. Ini tadi kita dah tengok dalam ruangan chat kita tadi. Ada kawan kita tulis macam ni. A sama dengan P tambah I. Dalam SPM, dia bagi ni. Ni sama je. Api kan? Tadi saya gurau-gurau kan? Api. Ni soalan sport lah. Mungkin ada lah. Mungkin ada. Sebab soalan ni kita pun tunggu lah. Kenapa tak muncul lagi 2 tahun ni? Tak muncul langsung. Okey, dia balik sini. Encik Macuki buys a van. Membeli sebuah van bernilai ni. Okey, soalan ni ada pendahuluan. Okey, bila ada pendahuluan, kamu kena buat apa? 135,000 ni, kamu kena darab dengan 12% dulu. Okey, boleh ya? Kita tengok je. Dari 15 minit kan? Tak apa, jangan risau. Ya, sekejap. Okey, sekejap. Sekejap. Okey, saya bukan main handphone tengok. Ha, handphone saya ada calculator. Ha, boleh ya? Pakai calculator kita dengan bijak. Okey, dah. Tak apa-apa. Ha, 16,200. Okey lah kan. Jadi kamu kena buat apa? Prinsipal pinjaman kita, dia kena tolak dulu lah dengan wang pendahuluan kita. Kita lah. Okey, itu adalah pinjaman kita lah. Kan? 5,3,0,0 berapa? Tengok sekejap. Saja saya nak kongsi sini. Buat secara live kan, mengajar lah. Tadi kita PowerPoint saja, ngantuk kan. Dah habis dah, kita kena tulis sikit. Ini jawapan kita ataupun P kita. Prinsipal kita. A ialah jumlah bayaran balik kan. Jumlah bayaran balik. Jumlah bayaran balik kita. Okey dah. Okey, sekarang kita nak kira apa? Ansuran bulanan. Jadi, kita kongsi gunakan apa yang kita dah dapat tadi. Ni, kawan kita bagi ni api. Bagus kan? Jadi, jumlah bayaran kita tak tahu. Okey, balik ke sini. P berapa tadi? Zaman kan? 188. P. Okey. Kadar berapa? Kadar dia, kadar faedah mudah ni. 2.75%. Right? T berapa? T? 9 tahun. 9 tahun. Okey. 9 tahun. Alright. Dah. 9 tahun. Okey. Jadi, apa lagi jawapan kita? Boleh bagi tahu saja. Okey dah. 118,800 tambah dengan 118,800. Oh, ada kawan tulis bagusnya. Okey, tolong setulis pun boleh. Ada masalah. Okey. 9. Oh, bagusnya ni ya. Ni user Okey, A dia tulis 29403. Okey. Apa? Saya padam dulu ni depannya. 29401. Okey. Boleh padam. Okey, mungkin software lain Okey, sejawapan saya lah ni Kita jumlahkan semua, kita dapat ni. Betul lah mungkin jawapan tadi. Dia dah jumlahkan semua. Boleh. Ni jumlah bayaran balik yang kita kena gunakan. Okey. Ini jumlah bayaran balik. Tapi ini dia nak apa? Ansuran bulanan. Jadi ansuran bulanan kita kena tulis lain Boleh?
tulis lain. Ansuran bulanan macam mana? Ansuran bulanan. Kita kena ambil 148,203 bahagi dengan apa? Bahagi dengan 9 tahun kan? 9 tahun. 9 darab 12. Okey. Ini jawapan kita yang terakhir. Boleh kan? Okey. Bahagi dengan 9 darab 12. Berapa? Okey. Ini jawapan akhir kita iaitu 1372.25. Okey. Ini jawapan kita. Boleh ya? Okey. Saya kongsikan jawapan saya lah. Ini anggapan saya lah. Kita ada 4 markah kan? Satu markah kat sini. Okey, satu markah kat sini. Markah kedua ni lengkap ni. Okey, boleh ya? Markah ketiga ni. Ha, markah keempat jawapan akhir lah. Okey dah? Boleh kan? Jadi wang pendahuluan tu dia tak ada markah lah sebab dia sudah ambil kira di sini ya. Ha, boleh ya? Okey dah? Ha? Okey, ini ada 10 minit lagi. Jangan risau lah. Sempat tu. Kita akan siap dalam masa pukul 12. Okey. Kita teruskan lagi soalan 2. Nah, kenapa saya nak kongsi sini? Sebab soalan ni tak keluar lagi. Memang tak keluar lagi. Saya spot tingkatan 3 soalan matematik berguna tingkatan 3. Sebab soalan matematik tingkatan 3 tak keluar lagi lah set pertama. Okey, mari kita tengok Okay, soalan ni melibatkan dividen dan juga nilai pulangan pelaburan. Okey, ini soalan apa? Kalau siapa yang rajin, ini soalan percubaan. Soalan negeri lain lah. Ini you lihat lah. Negeri lain lah ada. Okey, ini soalan percubaan negeri lain yang kita nampak. Kalau bukan di negeri Perlis ni, tak silap saya. Jadi soalan Melaka ni, Macuki ni Melaka dari Melaka. Okey, Okey, kita lihat sini ya. Okey, kembali ke soalan ni. Okey, mari kita lihat sini. Alright. Soalan 2 ni, untuk menetapkan soalan ni, jawapan dia. First of all, you have to know berapa modal dia. Modal yang dilaburkan. Jadi, modal yang dilaburkan ialah 5,000 unit. Darab dengan RM1.80 lah. Okey, lepas tu apa lagi? Dividen dia sudah bagi berapa? 7% kan? 7%, jadi kamu kena buat apa? 7% darab dengan 5,000 darab dengan RM1.80. Ini adalah dividen dia. Alright, dividen dia. Tambah dengan apa? Kamu tengah tambah dengan apa? Ya, saya kena baca balik. Okey, oh ni. Puan Azian menjual. Bila dia jual, ini adalah keuntungan capital. Keuntungan modal dia lah. Dia jual dengan harga RM2. Dia beli RM1.8. Beli RM1.8. Jual RM2. Jadi berapa untung dia? Kita tolak lah. RM2 tolak 80 sen ni. Okey. Dia jual semua kan? Semua berapa unit? 5,000. Okey. 5,000 unit. Okey ya. Okey. Jadi jawapan kamu tulis macam ni lah. Nilai pulangan kan? Nilai pulangan, kalau ikutkan buku teks, dia nak ni, 100%. Ya? You buat je lah ikut dalam buku teks. Kalau apa-apa kesilapan, apa ke, ikut buku teks je. Sebab dia sudah tulis dalam buku teks, ikut je. Nilai pulangan dalam buku teks, dia nak darab dengan 100%. Okey ya? Okey kan? Boleh ya? Okey, boleh ya? Okey, dah. Kita ada 8 minit lagi, jangan risau. 8 minit tu banyak lagi. Banyak lagi ya. Okey, cuba kira berapa jawapan dia. Ni berapa? 630 kan? 630 bahagi dengan tambah dengan apa-apa? RM2 darab
20% darab dengan 5,000. 1,000 kan. Jadi you dapat 1,000. Okey, ini 1,000 ah. Yang depan tu 630 kan. Ini apa? 5,000 darab dengan RM1.8. Kamu dapat apa? 9,000 ah. Okey, jadi 1,600 ni bahagi dengan 9,000. Okey, depan kamu ialah 1630. Ini kan. Darab dengan 100%. Jadi jawapan kamu ialah 18,11%. Okey, betul. Nah, ini dia. Okey, 3 markah kan. 3 markah tu ini lah. 1 markah. Okey, ini salah satu lah. Satu markah. Okey, 1 markah. Ini satu lengkap ni 1 markah. Markah kedua ni ya. Alright, kita teruskan lagi ya. Okey, ini soalan terakhir yang saya nak tulis kat sini lah. Soalan dari Kedah. Alright, ini juga dia mereka target juga lah. Macam target soalan ansuran kan. Nah, ini saya pernah buat dengan pelajar saya di mana pelajar saya tanya apa? Dia tanya kenapa nak bayar balik kan. Kita tengok lah package A macam mana. Tahu payment kan? Tahu payment ada 230. Harga television berapa? 2,300. Okay, kita buat dulu lah package A. Harga television ni tahu payment 230. Jadi berapa dia punya, dia panggil apa tu? Punya, dia punya apa tu? Pinjaman dia. Soalan ni mengenai pinjaman. Okay. RM 2070. Ini pinjaman dia. Okay. Bila ada ansuran, mesti itulah apa dia? Api kan? Guna api. Ansuran lah. P modal dia 7 bulan. Okay, saya tulis lah. Kalau siapa yang lupa. Okay. 2070. Apa-apa? Oh, saya tak tahu, sir. Tak apa. Tengok balik pada mudah. 3,2 kan? 3,2. 3,2% darab dengan T. Saya tak tahu apa-apa, sir. Okay, buat sendiri ya. 24 bulan, 2 tahun. Okay. Dah? Okay dah. Ni jumlah bayaran balik ya. Okay, saya tambah dulu dengan kalkulator saya di sini. Okay. Okay. Jawapan saya ialah 2202,48 kan. Okay, untuk ke package B pula macam mana? Okay, package B ya. Package B. Okay, package B pula. Zero down payment Zero down payment. Maksudnya dia pakai dulu apa? 2,300 tambah dengan 2,300. Pada mudah dia 3,6. Okey. Berapa tahun? 2 tahun lah. Okey, jangan risau nanti saya akan kongsikan walaupun mungkin lambat sikit kan. Kongsikan tajuk ramalan lah. Bagi siapa yang tidak tahu lah. Siapa yang tak tahu tu tak apa lah. Jangan risau lah. Okey. Sebab kita pun tadi mula lambat sikit kan. Tak apa kan. Ya. Okey, kalau ada silapan bagi tahu saya balik lah. 2465.6. Jadi jawapan dia B macam ni lah. Okey, sekarang kita kena tengok balik. Package manakah yang menguntungkan Husna dan Sydney sebab tahu payment dia sudah bagi. Jadi soalan package A tu ni ansuran kan. Maksudnya pinjaman campur dengan faedah dia. Ini yang dia kena bayar. Dan berapa duit yang sudah guna untuk package A kamu kena tambah balik. Tambah balik ni. Baru jawapan sebenar lah. Bagi A lah. Okay, ya. Boleh ya. Kena yang jelas di sini. Soalan package A ni dia trik sikit. Jadi ini adalah pinjaman dengan pinjaman dengan faedah. Dan berapa dia bayar untuk apa tu? TV tu kena campur balik wang pendahuluan dia. Iaitu 2432.48. Ini ya. Jadi nak tak nak kita akan tahu package A yang lebih menguntungkan
Alright, dah. Boleh kan? Jadi ini jalanlah. Boleh ya? Okey, jadi itu sajalah perkongsian saya. 1, 2, 3, 4. 4 markah kan? Okey, itu saja. Sebab sini tak ada perkataan jelaskan kan? Tak ada jelaskan, tak apalah, selamat lah. Kalau ada, you kena bagi, contohnya, package A 2,432 lebih rendah daripada 2,665 ni di package B ya. Alright, itu saja. Okey, dah. Seorang Kedah ke? Saya bukan orang Kedah ni, soalan dari Kedah. Okey ya. Okay, sebab hari tu saya pernah join satu NGO yang yang ada kaitan dengan guru cermenan dari negeri Kedah kan, Impak kan. Tapi saya bukan orang Kedah lah. Itu je lah. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang saya dah nak kongsikan sebelum kita meninggalkan platform yang cantik ni ya, iaitu Vision College kan. Webinar Vision College ya. Okey, saya harap nanti ya dia boleh tengok lah. Ya, dan ni kan. Alright, dah. Okey dah. Jadi, siapa yang rasanya macam keliru kan? Kamu boleh tengok lah tajuk-tajuk ni. Uh, Tingkatan 1, 2 dan 4. Okey, ini adalah tajuk sport kita bersama akrobatik dengan fungsi lah, lebih kepada fungsi ya. Okey, fungsi. Okey, ini tajuk sport kan, tadi saya dah terangkan banyak kan tadi. Okey ya. Okey, kedua, ketiga, kertas sama linear. Ini tak sempat lah kalau kita nak buat ni. Tapi kalau boleh lihat, walaupun mungkin tajuk ni tak ada sangat, tapi ada juga ah. Tak ada sangat di SPM ulangan, tak silap saya. Tapi soalan SPM 2 tahun lepas ni ada. Mungkin tak ada bahagian B, mungkin ada di bahagian A lah mungkin. Alright, ini tajuk ni laju bertutan, graf gerakan. Alright. Ni pun kena tengok lah. Okey, ini tadi saya dah cakap lah. Apa tu? Min, sisian piawai dan apa tu? Variance lah. Dengar lah. Okey, dah penting kan. Okey, kebangkarian ni tajuk ni memang dia famous lah. Mesti ada. Okey. Okey. Apa lagi? Transformasi kan. Okey, kalau untuk tahun ni kamu boleh lihatlah soalan terselasi ni 5.4. Sebab soalan lain dia dah tanya dah. Semua dah ada. Okey. Ni tadi saya cakap kan kali lulus. Memang ada. Soalan SPM tahun lepas koordinat lagi, jarak. Oh, dah soalan pertama. Okey. Apa lagi? Ni tajuk ni. Tadi saya fokus kepada bab 3, tingkatan 3. Okay, sebab soalan SPM set pertama dah keluar tingkatan 4, 5 dan 6. Dan bab 5 dan 6 pula. Bab 10, bab 3 dan bab 4. Tingkatan 5 juga. Okay, soalan ini. Persamaan linear dan juga matriks kan. Okay, tadi saya dah cakap dah. Okay, ubahan. Ubahan kalau boleh baca sikit lah kalau siapa yang keliru. Kalau yang confirm okay, tak apalah. Ini tajuk ni memang ada masuk. Okay, rasanya ini pun penting lah. Siapa yang suka bab ni mesti libat dengan bab 13, bab terakhir tingkatan 1, teorem Pythagoras. Okay, tajuk ni memang ada. Okay, memang ada. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian saya. Dan saya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua lah.